Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Anda bersama saya Nadine Nordin dalam Pastikan Sahih edisi Jumaat 14 Januari 2022. Apakah berita gembira yang dikongsikan oleh bapa keluarga Malaysia Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menzahirkan penghargaan dan tahniah kepada seluruh keluarga Malaysia atas pencapaian negara menduduki tangga ke-13 Indeks Pemulihan COVID-19 Niki Asia. Menerusi catatan di Facebook rasminya, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri berkata, pencapaian itu adalah hasil daripada kerja keras dan semangat penyatuan setiap ahli keluarga Malaysia bersama-sama menempuhi wabak COVID-19. Ayuh sama-sama kita teruskan semangat berjuang menentang penularan COVID-19 dengan menjaga SOP dan mengamalkan cara hidup norma baharu. Ayuh kita mulakan Pastikan Sahih pada hari ini dengan perkongsian berita palsu ini, iaitu apakah ia? Mengenai peringatan parcel scam. Pelbagai taktik baharu skamer yang diguna pakai mengikut situasi semasa. Peringatan untuk kita semua agar sentiasa berhati-hati dengan taktik skamer ini. Apa yang kami bawakan ini adalah mengenai parcel scam. Bagaimanakah taktik scam ini? Pada awalnya, mangsa diberitahu telah dipilih sebagai pemenang hadiah lumayan, kemudian mangsa akan bertanya, bagaimanakah cara untuk menuntut hadiah tersebut? Skamer akan meminta anda untuk membayar perkhidmatan cukai import dan insuran di pautan yang diberi bagi meneruskan urusan penghantaran hadiah. Selepas mangsa terpedaya dan membuat pembayaran, mangsa akan meminta tracking number hadiah yang telah dipos itu. Kemudian, skamer akan meninggalkan mangsa tanpa sebarang jawapan. Awas! Jangan mudah tertipu. Untuk makluman, seorang doktor kerugian RM70,000 kerana tertipu dengan parcel scam yang melibatkan pembayaran kos penghantaran bagi mendapatkan hadiah lumayan dari luar negara. Kes kematian mengejut OKT dalam tahanan. Untuk makluman semua, kenyataan media pengarah Jabatan Integriti dan Pematuhan Standard mengenai kes kematian mengejut OKT dalam tahanan. Orang kena tuduh OKT adalah seorang lelaki berusia 63 tahun merupakan tahanan tumpang dari penjara Taiping. Unit Siasatan Jenayah Kematian dalam tahanan akan menjalankan siasatan berkaitan kes ini. Mohon orang awam tidak mengeluarkan sebarang kenyataan palsu atau spekulasi mengenai kejadian ini. Kejadian seorang lelaki Cina dipukul 3 lelaki Cina. Ini pula berkaitan kes tular rakaman video di laman sosial Facebook. Isu tentang kejadian seorang lelaki Cina dipukul oleh 3 orang lelaki Cina. Pihak polis telah membuka satu kertas siasatan di bawah Seksyen 324 Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Pihak Jabatan Siasatan Jenayah IPD Taiping bersama anggota polis Kuala Sepetang telah menahan 3 orang lelaki Cina dalam lingkungan 16 hingga 19 tahun untuk membantu siasatan. Permohonan reman juga telah dibuat dan diberikan untuk ditahan selama 3 hari. Kami bawakan pula infografik JKJAV MY. 4 pusat pemberian vaksin PPV Mega dengan kapasiti yang lebih besar akan dibuka di Lembah Kelang bermula pada 15 Januari 2022 iaitu Sabtu, hari esok. Berikut dikongsikan lokasi serta waktu operasi PPV Mega tersebut. Sila patuhi SOP yang ditetapkan ketika berada di PPV dan jika terima janji temu, sila hadir untuk mendapatkan suntikan dos penggalak. PPV di PWTC waktu operasinya adalah 8 pagi hingga 9 malam. Di Axiata Arena Bukit Jalil bermula 8 pagi hingga 9 malam. Di Ideal Convention Center Shah Alam juga beroperasi dari 8 pagi hingga 9 malam. Manakala di Soka Gaki Kelang bermula seawal 8 pagi hingga 5 petang. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami dalam Pastikan Sahih, dan seperti biasa setiap hari Jumaat kami bawakan sudut pandang yang akan membincangkan isu-isu semasa yang dekat dengan keluarga Malaysia. Dan kali ini membincangkan topik yang dekat dengan keluarga Malaysia ketika ini, namun kita pada hari ini mencari solusi, bukan niat untuk mewujudkan kontroversi. Jadi tajuknya pada hari ini adalah KWSP benteng terakhir atau bantuan kecemasan. Ini sama-sama di talian ketika ini secara maya kita bawakan saudara Joseph Solomon, iaitu Setiausaha Agung Kesatuan Kebangsaan Pekerja Bank NUBE. Selamat datang tuan. Selamat petang
Ya, terima kasih kerana sudi bersama-sama dengan kami dan juga sempat lagi untuk saya ucapkan selamat Hari Ponggel buat saudara Solomon kita. Terima kasih dan terima kasih untuk jemputan pada hari ini dan selamat tahun baru saudara Nadir. Ya, selamat tahun baru juga. Baik saudara Solomon, ya, berkenaan dengan topik kita pada hari ini, kalau boleh kita untuk permulaan ni kita ingin ikuti mengapakah pengeluaran atau penggunaan dana KWSP setiap kali bencana bukan satu pendekatan yang bijak. Kalau boleh kongsikan pandangannya, saudara. Terima kasih. Sememangnya pengeluaran dana KWSP setiap kali bencana bukan satu pendekatan yang bijak. Kerana penyediaan dana atau skim simpanan persaraan ini bukan untuk dikeluarkan bagi menghadapi banjir atau bencana. Kita kena kembali kepada matlamat asal penubuhan KWSP. KWSP diwujudkan 70 tahun yang lalu sebagai satu dana untuk membantu kita sebagai bekerja pada hari tua atau ketika persarahan nanti. Akta mengenai matlamat dana KWSP sangat jelas. Jadi kita tidak wajar mencampur aduhkan antara pengeluaran bagi tujuan persarahan dan ketika banjir. Jika kita keluarkan simpanan KWSP semata-mata untuk menampung keperluan kewangan ketika krisis dan bencana, saya rasa kita sudah tersasar dari matlamat asal penubuhan KWSP. Memang NUB bimbang sekiranya kita benarkan pengeluaran simpanan seperti ketika bencana banjir sekarang, tambahan pula kepada kemudahan pengeluaran dana KWSP ketika pakej rangsangan semasa pandemik COVID-19, kami bimbang ia akan meletakkan para pencarum dalam situasi yang amat sukar sekiranya seseorang pencarum asyik mengeluarkan simpanan dari semasa ke semasa untuk keperluan jangka pendek. Lagipun data KWSP menunjukkan 3.6 juta dari KWSP mempunyai kurang daripada RM1,000 dalam simpanan mereka selepas pelbagai skim diperkenalkan kerajaan dalam 2 tahun lepas dan pada masa yang lalu. Jika kita terus membenarkan pengeluaran untuk tujuan semasa atau sementara, kita membuka ruang kepada lebih banyak masalah sosial jangka panjang akan datang. Ya. Dan bagaimana pula saudara Solomon kalau kita lihat dari sudut perbankan, adakah situasi kewangan negara kita sekarang ini stabil untuk menolak idea pengeluaran dana KWSP tatkala bencana? Isunya bukanlah situasi kewangan negara stabil atau tidak, tetapi apakah jaminan kita setiap seorang pencarum itu mempunyai simpanan yang mencukupi apabila mereka bersara nanti selaras dengan tujuan penubuhan KWSP. Adakah wajar kita melanggar matlamat dana persarahan yang kita tetapkan? Kita perlu bezakan antara simpanan bekerja demi hari tua dengan pengeluaran segera atau jangka pendek. Kita perlu mengambil segala usaha dan pendekatan untuk memastikan setiap pekerja atau pencarum mempunyai simpanan yang mencukupi apabila bersara nanti. Justru adalah menjadi tanggungjawab dan peranan kerajaan untuk membantu mangsa banjir, menerusi skim-skim sedia ada atau memperkenalkan skim bantuan yang baru. Kerajaan boleh pinjam dana dari KWSP untuk membantu mangsa banjir. Tetapi dana yang digunakan itu perlu, saya ulang, perlu dikembalikan kepada KWSP dalam waktu yang ditetapkan. Dan okey, berdasarkan perkongsian daripada saudara Solomon tadi, ya, kita perlu
memahami perbezaan antara simpanan persaraan dan juga simpanan untuk waktu kecemasan. Jadi perlu setiap seluruh keluarga Malaysia untuk bersedia mempunyai simpanan di waktu kecemasan. Dan kalau boleh, apakah antara cadangan ataupun langkah solusi yang boleh diambil oleh pihak kerajaan selain daripada inisiatif yang telah diumumkan? Antaranya, Saudara Solomon, kita ada bantuan prihatin rakyat BPR, bantuan khas COVID-19 BKC, bantuan kehilangan pendapatan BKP dan juga bantuan wang ihsan BWI. Apakah lagi solusi yang boleh dikemukakan? Ya, saya nak ucap terima kasih kepada kerajaan telah memberi banyak bantuan seperti apa yang diumumkan tadi. Memandangkan kekerapan bencana dan malapetaka yang berlaku semakin meningkat, kami dapati sudah sampai masa bagi kerajaan memikirkan untuk mewujudkan dana bantuan rakyat ketika bencana dan malapetaka. Kita pernah hadapi banjir besar di Pantai Timur pada tahun 2014 dan baru-baru ini di Lembah Kelang. Selain itu, kita juga pernah berhadapan dengan banjir dalam skala sederhana di banyak kawasan di negara kita antara tahun 2015 hingga 2020. Kita perlu menyediakan tabung atau dana bencana khas bagi membantu mangsa-mangsa banjir dan malapetaka yang lain seperti tsunami. Tetapi janganlah kita sentuh dana simpanan seperti KWSP. Kami berharap ketika sidang KAS Parlimen pada minggu depan yang bakal membincangkan plan mitigasi bencana banjir, kerajaan akan mempertimbangkan keperluan menyediakan dana khusus bagi membantu mangsa bencana. Misalnya, kerajaan perlu memeruntukkan 1% daripada KDNK untuk membangunkan dana khusus ini. Saya berharap Parlimen akan membahaskan perkara ini. Kerajaan negeri dan persekutuan harus bekerjasama untuk memastikan setiap mangsa banjir direkodkan dan harus membantu mereka kembali ke kehidupan asal mereka. Data seperti ini akan membolehkan kerajaan tahu siapa yang memerlukan bantuan dan jenis bantuan yang mereka perlukan. Walaupun terdapat perdebatan mengenai punca dan sebab bencana yang lebih penting, mangsa perlu kembali ke kehidupan normal mereka ini. Ini adalah tanggungjawab kerajaan. Saya percaya Perdana Menteri kita boleh menyempurnakannya dengan syarat semua agensi dan pihak berkuasa perlu memberi sokongan kepada beliau. Ya, saya suka kata-kata perkongsian Saudara Solomon mengenai kerjasama antara kerajaan negeri dan juga kerajaan persekutuan. Dan seterusnya untuk yang terakhir ini kalau boleh, Saudara Solomon, perkongsian nasihat dari sudut kewangan kepada keluarga Malaysia dalam menepani pandemik dan bencana alam. Terima kasih. Saya rasa yang paling penting ialah budaya menabung, iaitu savings. Ya, penting kerana ianya akan membantu melindungi rakyat sekiranya berlaku kecemasan kewangan. Kita harus menabung untuk 3 sebab asas. Salah satunya termasuklah bagi tujuan kecemasan seperti ketika banjir. Kita perlu menggalakkan rakyat membangunkan budaya menyimpan dan menabung. Sediakan payung sebelum hujan. Bagi membolehkan pekerja mempunyai wang tambahan untuk tujuan simpanan, selepas ditolak perbelanjaan bulanan mereka, kerajaan dan majikan mesti memastikan gaji sara hidup yang sewajarnya diberikan. Bukannya upah yang terlalu kecil seperti sekarang. Institusi kewangan harus kembali menggalakkan kanak-kanak menabung dengan memberi mereka insentif. Ini akan menyemai budaya menabung dalam diri mereka sejak kecil lagi. Bank-bank pernah melakukan ini pada masa lalu. Malangnya, saya ingat pada masa ini bank memberikan terlalu banyak tumpuan kepada korporat untuk keuntungan semata-mata lah. NUB ingin menggalakkan majikan juga berkongsi keuntungan dengan pekerja mereka. Pekerja mereka adalah aset, berkongsi
keuntungan secara adil merupakan satu cara yang baik. Yang kita perlu lakukan untuk memastikan ketidaksamaan pendapatan. Kerajaan juga perlu kembalikan kadar caruman KWSP pihak pekerja yang telah dikurangkan ekoran pandemik COVID-19 dan menaikkan kadar caruman pihak majikan. Ini perlu dilakukan selari dengan keperluan menyediakan upaya yang adil untuk setiap pekerja di Malaysia. Semua itu orang antara yang nasihat. Nasihat yang boleh kita guna pakai, Saudara Solomon, kongsikan. Terima kasih banyak, Saudara. Tapi masa tidak mencukupi, minta maaf sangat-sangat, insya-Allah. Di waktu yang lain kita boleh undang kembali di alam maya untuk kita berkongsi untuk sudut pandang, ya, Saudara Solomon. Terima kasih saudara Nadia. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Baik, itu dia perkongsian daripada Joseph Solomon, Setiausaha Agung Kesatuan Kebangsaan Pekerja-Pekerja Bank NUBE. Ya, kembali lagi bersama kami dalam Pastikan Sahih untuk minit-minit yang terakhir. Seperti biasa, kami akan kongsikan apakah hebat yang perlu diwar-warkan kepada anda. Ini adalah perkongsian untuk kes COVID harian. Pada 14 Januari 2022, jumlah kes COVID-19 yang dilaporkan adalah sebanyak 3,346 kes, menjadikan jumlah kumulatif sebanyak 2,802,263 kes. Untuk maklumat lebih lanjut, anda boleh layari laman sesawang covidnow.moh.gov.my. Apa pula yang boleh kami bawakan seterusnya? Ini adalah ucapan tahniah yang diwar-warkan pada segmen pertama tadi, iaitu tahniah keluarga Malaysia. Malaysia terbaik ASEAN dan ke-13 daripada 122 negara dalam pemulihan COVID-19 oleh bapa keluarga Malaysia Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Dan ini pula sampai di sini saja. Apa yang saya sentiasa ingatkan, hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Kami di Pastikan Sahih dan seluruh keluarga Malaysia, RTM terutama sekali, mengucapkan selamat Hari Pesta Pongal buat seluruh kaum India dan juga yang beragama Hindu. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia.